Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi pengurusi majlis, barisan kepimpinan majlis ini, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dan anak-anak, datuk-datuk, datin-datin yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita rapatkan syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat masih lagi diberi kekuatan untuk meneruskan acara kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Saya merasa teruja melihat semangat sahabat-sahabat kita yang bertadarus Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan satu cara yang terbaik dalam memenuhi Ramadan Al-Mubarak ini. Keduanya, hari ini kalau kita tengok, genaplah 9 hari ataupun 8 hari kita berpuasa. Artinya hanya baki 2 hari sahaja lagi kita akan menghabisi fasa pertama puasa kalau kita bagi 3 fasa, 10 hari pertama. Dan daripada sini dapat kita nyatakan masa tu pantas sangat tuan-tuan. Kalau kita kiranya sedar tak sedar, 10 hari dah, dekat nak 10 hari dah. Itulah masa yang pada awal hari pertama kita rasa lama, tapi sekarang 10 hari. Dan insya-Allah pada hari yang ke-29 ataupun hari terakhir tu, kita berada pada asar hari tersebut, kita akan rasa Allah cepatnya habis bulan Ramadan. Dan bila berkumandang takbir raya, memang ramailah yang nak balik kampung. Cuma kadang-kadang tu dengan kawik-kawik sekali lah kot. Tapi Alhamdulillah kita telah berada dalam banyak vaksin yang insya-Allah lah sebagai protek, tapi kena jagalah supaya Allah selamatkan kita daripada yang membahayakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan untuk menekuni apa yang kita bincangkan pada kali ini. Sebagaimana dulu pantas, sekarang kalau puasa lagilah pantas, insya-Allah. Muka surat 1. Tulisan 1, bukan 1 Roma. Ramadan, definisi, fadilat dan catatan kemenangan. Pertama sekali, makna Ramadan tu dia panah terik. Apabila kita sebut panah terik tu, maknanya bulan Ramadan ni seolah-olah itulah dia. Ramak ni makna panah. Dan dalam bahasa yang lain, seolah-olah di situlah cabaran kita. Dengan bila panah, kita akan ingat satu benda, haus, dahaga. Sebab itu kita tengok tawaran untuk orang yang berpuasa, pintu rayyan. Pintu rayyan tu maknanya rayyan tu hilang haus. Dia tak kata pintu kenyang. Kalau hilang haus tu kena minum air banyak, itu dia panggil rayyan. Kalau lapar, kita kenyang, itu panggil syaba'an. Tapi tak panggil pintu syaba'an, dia panggil pintu rayyan. Maknanya manusia, air ni nombor 1. Kita ajak orang buka rumah kita, kita kata nak ajak makan nasi Arab, kita buat statement macam tu. Lauk kambing bakar, mansaf, mandi. Walaupun kita tak mandi lagi masa tu, sebutlah apa. Tiba-tiba kita hidang, kita tak sedia air.
Kata mana? Kata dalam tu baca betul-betul. Saya tak sebut air pun. Allah kata berat. Air orang nak kata. Tengok sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, muka surat 3 Fadilat Ramadan. Pertama kita tengok hadis Nabi sebut wa barik lana fi Ramadan. Berkatlah. Maknanya bulan Ramadan ni, pada bulan tu ada berkat. Dan bukan sekadar berkat pada bulan Ramadan, kita juga didoakan berkat pada bulan tersebut. Barik lana atas kita ni, bagi kita. Jadi bila kita dapat berkat pada bulan Ramadan, maknanya tindakan tu tindakan berkat. Puan-puan, tuan-tuan, datang ke masjid, tadarus Quran. Sebelum tadarus Quran, sembahyang dulu. Tengok tabung, letak juga duit RM1. Contoh, lepas daripada tadarus, doa, lepas tu mari pula sini. Siapa yang khatam Quran dah? Ada tak? Ada dah kot, mesti ada ni. Ke baca ramai-ramai? Dia dua-dua pun. Ramai-ramai pun boleh, seorang-seorang pun boleh. Yang tak bolehnya tak baca. Hot tu. Tak apalah, mana-mana pun. Jadi, ya Allah berkatlah kepada kita, bagi kita pada Ramadan. Kita nak berkat dalam bulan Ramadan ni. Bila barik lana fi Ramadan, maknanya bulan Ramadan tu berlaku, kita ni berkat. Cara tindakan orang berkat tu, dia semaya, dia puasa, dia tarawih, dia iktikaf, dia pergi masjid, dia sedekah sekadar yang dia mampu, dia buat baik, dia zikir, dia tahlil, dia buat semua. Itu maknanya orang itu mendapat berkat lah tu, baiklah tu. Itu hadis yang kedua, di mana dia kita ajar yang ini sepatutnya kena beramal. Kita ajar sepatutnya setiap kali nak masuk Ramadan, malam tu kita baca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Doa ni nampak mudah, tapi kita minta apa? Minta keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan juga pengakuan Tuhanku dan Tuhan kamu, wahai anak bulan, Allah adalah Tuhan. Ini mula-mula masuk Ramadan, kita doa dulu. Sepatut kena baca, tuan-tuan. Sepatut kena baca. Kemudian yang ketiga, kita tengok di mana antara doa salafus salih yang juga dia katakan hadis riwayat daripada Ad-Dailami Tabarani, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan itu bagiku dan terimakanlah aku daripada ibadat pada bulan ini. Apa makna doa ni? Makna doa ni kita minta kita selamat untuk Ramadan. Kita jangan masuk Ramadan kita sakit, kita paralyzed, kita ditidurkan, kita dalam keadaan koma, kita keadaan susah, kita gastrik melampau, kita tak mampu nak ibadat. Jadi rugilah. Walaupun kita masuk Ramadan, tapi tak ada nilai dan tak ada kualiti. Yang kedua, selamatkanlah Ramadan bagiku. Macam mana bulan boleh selamat? Bulan tetap bulan, dia berlaku. Cuma berbeza, tuan-tuan. Bulan Ramadan di Malaysia, alhamdulillah nampak selamat. Sebab itu bazar tu banyak, kedai-kedai pun banyak, juadah banyak, macam-macam. Tapi kalau ada orang baik, pemurah hati, dia nak bagi tuan-tuan puan-puan sekalian RM20,000 untuk bulan Ramadan ni, dan dia nak bagi tiket percuma untuk lawatan sambil belajar di Ukraine sekarang, dapat dah RM20,000, tiket percuma, balik lepas raya kata dia, ataupun sehari sebelum raya. Siapa nak pergi angkat tangan? Kalau orang baca berita, orang tak berani. Walaupun keadaan macam tu, dengar ceritanya berlaku bom sana, bom sini, dengar ceritanya berlaku peperangan, tengok gambar runtuh, dia punya rudal tu, dia punya peluru pepandu, dia punya kereta kebas, semuanya up to date, semua. Tak berani, tak mudah. Tengok mayat bergelimpangan di jalan, setengah-setengah tu, setengah tempat macam padan jarak, padan terkukur. Hui,
Jadi walaupun kita sihat, tapi bila kita duduk dalam suasana tu, boleh tak nak ibadat? Sanggup nak pergi masjid? Tak berani. Di situ kita nak biar Ramadan juga selamat untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya muka surat 7. Keistimewaan Ramadan dengan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Pintu ni disebut di situ dengan lafaz jamak banyak. Pintu-pintu syurga, pintu-pintu neraka banyak. Apa maksud dibuka, ditutup ni? Kalau kita muka surat 8 kita sebut apa yang ditafsirkan oleh Qadhi Iyad secara zahir dan hakikat, yang mana pintu-pintu syurga memang dibuka, pintu neraka memang ditutup, syaitan memang ditambak. Ini yang disebut. Cuma ada bahagian kata maksud syaitan ditambak tu ialah dengan maksud syaitan-syaitan yang ganas. Jadi ada juga tak ganas kot. Ada yang disebut dalam hadis maradatul jin. Maradah ni maknanya yang ganas, yang keras, yang seumpamanya. Dan di sini juga sebagai isyarat, kata setengah ulama, majaz atau kinayah, iaitu dengan sebab kita menahan diri, kita berpuasa, kita sanggup jaga diri. Kita selalu cakap, saya ni harap puasa je, kalau tak puasa, di situ maknanya ada batasan, ada penahanan kepada nafsu. Jadi maksud tambatan dan ikatan ialah kurang godaan dan menyakiti mereka. Syaitan pun jadi tahu, ialah kita puasa, kita ibadat, pertimbangan lain keadaannya. Kemudian kita tengok muka surat 9, 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Hadis ni panjang. Apa dia 5 keistimewaan hadis ni? Yang pertama sekali, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Tapi jangan pergi kat orang buat gitu. Payahlah, jangan buat gitu. Kata wangi, itu tak betul cara. Apa makna? Makna dia di situ tak boleh kejilah orang yang berpuasa ni. Kalau tu, sebab walaupun begitu, kita lebih tahu keadaan mulut kita. InsyaAllah kita akan bahas lepas pada ni hukum bersiwak, hukum kita pakai apa ni distring dan seumpamanya, bersugi. Ini semua akan dibahaskan. Kedua, para malaikat beristighfar untuk mereka hingga berbuka. Kita ni dalam istighfar malaikat, kalau betul cara. Ketiga, Allah memperindahkan syurga setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaan dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah. Maknanya syurga gembira orang yang baik. Saya ingat kalau ada rezeki, insya-Allah satu ketika kita ceramah bab nikmat syurga je sekali. Saya ada baca satu buku tu, memang menarik sangat. Buku Arab lah, dipanggil Mausu'ah Al-Akhirah. Dia banyak siri-siri, termasuk hak kiamat, hak ni salah satunya hak syurga. Syurga ni luar biasa tuan-tuan, luar biasa lain. Tuan-tuan pergilah tengok istana comel, rumah comel, alat comel, apa semua sekali, orang comel. Syurga jauh sangat. Nantilah kita cerita semula. Yang kedua, yang seterusnya, yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan lain selain Ramadan. Gangguan godaan syaitan tu kurang pada bulan Ramadan. Ada orang tanya, dah kalau kurang, kenapa ada juga orang tak puasa, ada juga orang tak semayang, ada juga orang curi, ada juga orang jahat. Dia gini tuan-tuan, ulama beri banyak jawapan. Jawapan pertama, dia kata ibarat anjing terlatih. Kalau tuan dia ajar anjing tu, kalau tengok macam burung atau apa pergi tangkap sebagai berburu, tuan dia tak ada masuk tandas, orang dia pergi juga. Sebab dia tahu dah tuan dia nak kehendak tuan dia. Jadi begitu juga yang syaitan tu kan ajar kita ni, dah kita syaitan pun tak ada dah, kita pergi juga buat.
sebab dah biasa dah. Kadang-kadang jadi tahap tu. Yang kedua, kata mereka, kenapa jadi macam ni? Dosa ni punca dia bukan satu, punca dia daripada 4 perkara. Yang pertama sekali daripada syaitan. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sembah syaitan. Ni dalam surah Yasin kita baca, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku, yakni Allah, buat perjanjian ke atas kamu agar kamu jangan sekali-kali menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi kita tak bolehlah sembah syaitan. Jadi itu dia, musuh utama syaitan. Kedua, nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini amat menyuruh ke arah kejahatan. Ammarah tu bukan makna marah. Ammarah ni atas wazan fa'alah. Asalnya amiratun amiratani, atas wazan fa'alah ammarah. Alif ammarah. Ammarah. Tu dia. Yang ini dia seru. Orang nak tanya apa beza antara godaan syaitan dengan godaan nafsu. Kata almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, kita boleh beza. Godaan nafsu ni dia kuat dan dia terfokus. Godaan syaitan ni dia lemah dan dia bercelaru semua sekali. Sebab syaitan ni jenis penakut. Syaitan ni jenis penakut. Oh, ni stigma pertama dengar ni. Tak, bukan saya buatnya, Nabi sendiri pun buat. Nabi kata bila seorang tu azan, syaitan berlari. Bukan berlari menuju ke azan, bukan hayya 'alas salah, tinggal lari tu. Dalam bahasa disebut, dalam hadis kata sehingga terkentuk-kentuk. Kuat lagi satu sebut. Syaitan dalam perang Badar, dia merupakan dirinya sebagai Suraqah bin Malik al-Ju'shum. Dia kata la ghaliba lakumul yaum. Dia kata kepada orang Quraisy Mekah, kamu tak akan dikalahkan pada kali ini. Tapi bila mana turunnya malaikat 3,000 kemudian 5,000 malaikat turun, dia kena malaikat. Mukanya pucat lesi, dia nak lari, orang pegang leher dia. Kau nak ke mana? Dia kata inni ara ma la taraun inni akhafullah rabbal alamin. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Dia lari. Sebab itu bila disebut tipu daya syaitan, Quran kata inna kaidasyaitani kana dha'ifah. Tipu daya syaitan tu adalah lemah. Tetapi nafsu ni tidak, dia ni keras. Sebab itu bila nafsu, kita belajar tasawuf, dia panggil mujahadatun nafs, makna jihad lawan nafsu. Mujahadah ni yang atas wazan mufa'alah ataupun dia panggil isi musyarakah. Artinya boleh jadi kita menang, boleh jadi kita kalah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Macam orang sakit darah tinggi kecil manis, kuat sangat, darah tinggi kecil manis, tapi dia ada satu hobi. Nama hobi dia makan durian musangking D24 ataupun musangking lah, musangking. Doktor ceramah kat dia. Dia kata jangan ni, darah naik ni gula ni, apa benda tak tahu ni, sapan 18 ni, tak boleh turun. Dia senyap. Dia orang ni tak lawan dengan doktor, dia senyap. Okey, dia pun bertekad sebab gula naik. Patut berapa doktor? Patut 5, doktor kata. Ni 18 ni, 3 kali ganda lebih kata. Kata. Dia tengok durian-durian orang jual. Oh, dia kata nafsu dia kata tak apa, dia boleh tahan. Tapi ada seorang hamba Allah, dia angkat durian musangking. Kata ni bukan musim. Jadi bila bukan musim, harganya mahal. Harganya 100 sebiji. Itu pun 1,5 kilo. Dia timbang bukan timbang durian, timbang dengan kulit-kulit durian tu. Tuan-tuan faham lah ni orang timbangnya. Kita tengok tu biar sekali ni je.
Nafsu tu kata sebab hak kena kehendak kita. Anak bertepih, bini bertepih, laki bertepih, tak, biar. Nak mati-mati juga. Allah katakan takdir qada Tuhan. Oh, sedap lagu dah. Sebab apa? Sebab nafsu tu, hak tu. Kalau hak lain dia boleh lah. Situ kata nafsu ni dia terarah. Tapi godaan syaitan tak. Syaitan suruh berzina. Orang tu dia akan berzina dengan siapa? Tapi nafsu dia nak zina dengan orang tu je. Itu makna beza nafsu dengan syaitan. Kemudian yang ketiga, godaan yang ketiga, dunia. Dunia melambai-lambai kita. Sebab itu orang Arab kata hiya dunya taqulu bimil'i fiha hazari min fatki wa badhi. Dunia itu mengatakan apa yang dia ada padanya, jom mari ingat awaslah kepadaku dan sepak terjangku, tumbukanku amat-amat pedih dan dahsyat. Ini dunia. Dia tak kira, dia boleh mengenakan, dia boleh menjadikan. Ini dunia. Sebab itu tuan-tuan, bab dunia ni memang luar biasa. Kita kena faham. Dunia kita kadang-kadang tak ada kisah. Tapi kalau kita berkawan je dengan orang kaya, kita pun jadi Allah. Sedap dia. Tak payah pen dia sebatang pun, kita tak mampu nak beli. Dah mahal kata 3,500 ya. Allah kata. Jam dia tak sekira lah. Jam dia. Kalau handbag dia sini tak ada seorang pun. Handbag dia tak pakai mahal. Dia pakai Hermes Birkin je. Dia pakai gitu je. Gucci tu sekarang wagi bazar gitu je. Gucci ni dak main macam buku aci je. Tapi Hermes Birkin tu dia ada murah je tu. Tengok kita pun wow, tanya harga nilai value mahalnya, ya Allah. Tak kata buat ni. Jadi akhirnya tengok ni godaan dunia. Dan masalahnya akhirnya halal haram ditinggalkan. Allah sebut apa? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dengan cinta kepada kebaikan, khair di situ bukan makna kebaikan sahaja, tapi maknanya dunia, laba yang amat sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamman. Kamu amat cinta sangat dunia ni, siapa memang itu biasa, lumrah. Orang gila pun kena duit, tuan-tuan. Dia gila, dia masuk Tanjung Botang, duit 50, duit 100, dia kena. Dia kena, tuan-tuan. Tengok, maknanya harta dia luar biasa. Sebab itu Nabi SAW kata al-mal hulwun khadirun. Harta itu Nabi nasihat kepada seorang sahabat dia namanya Hakim bin Hizam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Dia Hakim minta dengan dia. Dia kata Rasulullah bagi. Lepas tu kenapa Rasulullah baik sangat? Dia minta lagi, Rasulullah bagi. Dia minta kali ketiga, Rasulullah bagi. Lalu Nabi kata, ya Hakim, harta ni dia ni jenis mani, dia ni hijau, hebat. Siapa dia mengambil cara tak betul, masalah. Siapa mengambil cara betul, maka dia boleh diberi berkat. Ni Hakim kata, wallahi ya Rasulullah, sejak daripada hari ni aku tak akan ambil lagi harta kamu, harta hak macam ni. Dia tak akan minta. Sampai zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia offer, dia tak. Sebab aku janji dengan Rasulullah SAW. Hakim ni orang kaya jugalah, asal orang Mekah, asal orang Mekah. Boleh baca riwayat hidup dia. Ini dalam awal-awal hadis Sahih Bukhari, saya ingat jilid ketiga gitulah, ada kisah seperti itu. Itu dia, itu dunia. Nombor 4, kawan ataupun manusia. Kita terpengaruh. Kita ni sifat kita sama ada mempengaruhi atau dipengaruhi. Kita taksir atau kita yu'asir. Kita terkesan atau kita memberi kesan. Sebab mereka kata at-tab'u sarraq. Tabiat itu dia mencuri. Apa makna? Maknanya gini.
Kita tengok seorang tu, kita rasa terpana dan terfata morgana. Oi, kata hebatnya dia, bagusnya dia. Jadi kita akan rasa, oh baik ni, kalau boleh aku nak ni, aku nak ikut juga gini-gini. Tengok, kita akan jadi baik. Saya beri contoh lah ni, wanita sajalah nak berkena sikit bulan-bulan Ramadan ni. Wanita, sahabat-sahabat kita wanita ni baik-baik belaka. Cuma nak tahu rumah dia grade A ke grade B mudah je, atau C, D. Tengok nombor 1 tanda, kotor ke tak, bersih ke tak, berdaki. Ya, kadang-kadang ada yang tak kisah tak ni. Dapur tu satu hal lah, rumah bersih tu satu hal lagi. Jadi dia akan hidup dengan suami dia, dengan anak beranak dia, dia akan selesa hidup macam tu. Dia tak ada masalah. Satu hari seorang dating Seri ke Puan Seri ke, jemput dia pergi ke rumah. Dia pun pergilah rumah dating Seri, Puan Seri ni orang kaya besar. Pergi temu, dia masuk, dia tengok cara hias, oh comelnya. Hak ni daripada Itali, hak ni daripada Jerman, hak ni daripada, cuma ada tempat hak lama je dia ambil cara tradisional yang kuno betul. Zaman Kerajaan Melaka ke, ada pula di luar dia hias macam-macam. Tandah dia, ya Allah, bersihnya, Masya Allah. Letak pula sabun pula, pak dah tandah sabun, minyak wangi, lepas tu ada pula dengan ni. Bagus, dia pun masuk, ya Allah, berkilat, tak payah pakai cermin, situ pun nampak bersinar dah muka, nampak dia bersih. Yalah, orang gaji 10 bukan banyak, kuat, iyalah banyak. Satu hari, entah selepas tu dia layan pun bagus. Satu hari tu Puan Seri, dating Seri ni pun cakap dengan kita, pukul 10 pagi. Dia kata, Jah. Kita kata, ya, siapa? Tak kenal. Saya Datin Maria. Sebut. Sebut. Hak mana satu ni? Ya, Puan Seri. Allah, minta maaf Datin, ada apa boleh tu? Tak ada apa, baik semua. Saya, dia tanya, Ajah duk mana? USJ tu. USJ. Jah, saya ingat saya nak mari ziarah rumah Hajah lah. Kita kalau dia tanya gitu, mungkin kita berkata saya di luar. Sekarang ni kita ada dalam. Nak tolak tak boleh. Datin nak datang kau apa? Ya, insya-Allah dalam pukul 12 sampai ya. Tuan-tuan, kita sejak kata tu letak tu sising lengan pergi ke ni rajin 360 darjah. Bila air ni susu, bini lelaki kita pun kejut tengok, kenapa ni rajin sangat? Payah sangat, tak layak. Panggil anak suruh buat sungguh-sungguh. Setengah jam kemudian datang lagi telefon. Dia kata tak jadi dah pula. Kita berhentilah. Setengah jam pula jadi pula. Allahu akbar. Kita ada masa kata sambung pula. Yalah, tak boleh maki dia sebab kita tahu. Kita nyawa. Sampai kita tengok, kenapa kita malu, kenapa kita ni? Itu dia. Sebab kita tertaksir, kita terkesan rumah dia comel tu. Walaupun rumah kita dah comel, tapi bersih, rasa malu dah. Tapi kalau kita pergi rumah dia teruk dah, kita selamba apa, okey. Itu manusia. Taksir tu ada. Baik. Kelebihan Ramadan ni banyak. Antaranya muka surat 11. Puasa bulan Ramadan, tadi pun ada yang kelima tu, iaitu mereka akan mendapat keampunan akhir malam Lailatul Qadar ataupun puasa. Okey, nombor ke-11. Kelebihan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan menyamai haji atau haji bersamaku. Tengok. Saya selalu cakap,
Kalau ada rezeki tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum kita mati sekurang-kurangnya sekali kita dapat pergi buat umrah bulan Ramadan. Sama seperti buat haji ataupun haji bersamaku. Ni sekarang hari ni kita dengar berita. Buat haji boleh 1 juta orang je luluh. Dah kalau 1 juta tuan-tuan, biasanya haji ni hak yang berdaftar biasanya dalam 4 juta, 3 juta. Kalau 1 juta tuan-tuan tak tahulah berapa pula portion Malaysia ni. Tengoknya, bayangkan kita nak pergi kota kita, kadang-kadang orang nak daftar hari ni, tengok-tengok 75 tahun kemudian, umur dia 60 dah, jadi 130. Kalau pergi pula ngakak lah gitu, tua benar dah masa tu kalau umur panjang. Itu kata dia nak cerita, ambil peluang buat umrah, insya-Allah pahala besar. Kemudian muka surat 12, kelebihan puasa itu, satu, amalan digandakan fardu atau digandakan yang fardu dengan 70 fardu. Besarnya. Muka surat 13, bulan Ramadan ini datangnya di mana Nabi bagi tahu orang beriman amat syukur, suka sangat, orang munafik susah hati. Sebab kita ada agenda untuk ibadat, tapi mereka anggap ganggu sebab tak boleh makan, tak boleh minum, sebebas-bebasnya, jadi susah. Muka surat 14, bulan Ramadan permulaannya rahmat, saya tak baca Arab lah nak lajunya. Pertengahannya keampunan, kesudahannya selamat daripada api neraka atau merdeka. Apa makna rahmat? Tuan-tuan tengok, datang bulan Ramadan semua rasa seronok. Orang paling seronok bulan Ramadan anak-anak yatim, orang miskin. Masjid pun rasa seronok. Masjid, indeks orang derma masjid tinggi graf berbanding bulan lain. Sebab itu AJK masjid kalau bijak, dia rancang nak buat apa-apa bulan Ramadan. Mudah. Orang ni derma, orang ni derma. Anak yatim, rumah anak yatim, kita pergi, kata, panggil pengetua dia, kata nak jemput pergi rumah, berapa hari bulan, dia tanya. Kata 6 hari bulan. Minta maaf lah, penuh dah. 7 penuh, 8 penuh, 9 hari malam raya kosong. Kata tak ya, payah. Dan dia dah macam kita rumah kita, dia Hotel Meridian, Hotel Hilton, St. Regis, sedap tu, Ritz-Carlton. Tak main hotel-hotel 3 bintang, 2 bintang, semua 4-5. Concord, Blue Wave, kan kemah. Makan dia seronok. Orang nak jamu, rahmat nampak. Orang miskin beras sampai kat dia banyak, orang bantu banyak. Bulan Ramadan, bulan lain payah pula. Sebab tu dia kena pandai berjimat tu. Sebab tu dia kalau boleh tiap-tiap bulan biar bulan Ramadan. Mudah datang. Tengok pertengahan keampunan. Bulan Ramadan muka surat 15 adalah penghulu kepada bulan. Penghulu. Kita tengok apa benda bulan Ramadan ni sebenarnya ditingkatkan. Semayang bulan lain biasa je, bulan Ramadan dia ekstra, bulan solat tarawih. Kita rajin, kita nak buat solat tarawih bulan Syawal, boleh tak? Orang tak buat. Khusus untuk bulan Ramadan, itu ekstra dah. Zakat, banyak orang bayar bulan Ramadan, ekstra dengan zakat sedekah. Haji, orang tak buat haji bulan Ramadan, tapi umrah amat tinggi. Tuan-tuan tanyalah Tok Syekh haji, Tok Syekh umrah, ni saya nak daftar, bila 10 hari Ramadan, minta maaf penuh. Action dia sekarang kadang-kadang. Yalah, kata kalau nak tak apa, tapi mahal lah. Berapa? Sekali ganda. Biasa berapa? Ni 20 hari tu, minta maaf. Allah, kita pun mikir panjang. Tengok tuan-tuan bulan Ramadan. Kemudian muka surat 16, kalau kita tahu tentang kelebihan Ramadan, nescaya kita bercita-cita kalau boleh bulan Ramadan setiap tahun, kerana lebihnya bulan Ramadan. Muka surat 18,
Ditanya Rasulullah SAW, apakah sedekah paling afdal? Baginda menjawab, sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah bulan Ramadan lebih afdal. Tiap-tiap hari kita sedekah dan ini lebih afdal. Sekarang kita nak bincang cara menyambut Ramadan. Oleh kerana cara menyambut Ramadan ni suruh zikir, wirid, tadarus, suruh baca Quran, suruh mula-mula lagi daripada awal lagi untuk semayang, untuk belajar hadis, apa ni semua sekali tu. Yang itu saya tak nak bincang sangat sebab sudah dah. Tu mana mukadimah nak sambut Ramadan. Kita ni dalam Ramadan, kita nak beramal je. Baik. Kemudian catatan kemenangan pada bulan Ramadan. Kita nak tengok muka surat 26. Pertama, nuzulul Quran bulan Ramadan. Kedua, kemenangan peperangan Badar bulan Ramadan. Bulan Badar ni tahun 2 Hijrah bulan Ramadan. Ketiga, persediaan Rasulullah dalam menghadapi golongan Quraisy kerana membalas dendam atas kekalahan perang Badar tu bulan Ramadan lagi. Ini perang Uhud sebagai contoh. Perang Uhud berlaku bulan Syawal. Jadi persediaan bulan Ramadan. Tahun ke-5 Hijrah, sahabat bersedia menghadapi peperangan Khandaq bulan Ramadan. Tahun ke-6 Hijrah, peperangan kecil membabitkan 130 mujahid Islam memerangi Bani Abdullah bin Sa'labah yang menzahirkan pemusuhan bulan Ramadan. Peristiwa meruntuhkan segala bentuk berhala di Kaabah 7 Hijrah bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah bulan Ramadan 8 Hijrah. Kedatangan rombongan Sakif dari Taif yang masuk Islam tahun 9 Hijrah bulan Ramadan. Utusan Rasulullah untuk mengiringi Ali bin Abi Talib ke Yaman bulan Ramadan. Tahun 13 Hijrah berlaku peperangan Al-Buaib di bulan Ramadan. Di sini kita tengok dalam peperangan tu berakhir dengan kemenangan besar yang diperolehi tentera Islam, di mana mereka berjaya membunuh hampir 100,000 tentera musuh. 13 ni zaman peralihan antara Abu Bakar kepada Umar. Tu awal-awal tu. Tu tahun 13 Hijrah. Peperangan Qadisiyah, kemenangan bergaya tentera Islam menumbang Parsi 15 Hijrah bulan Ramadan. 31 Hijrah, pembukaan An-Naubah dan penyanjian Al-Qib di Mesir bulan Ramadan. Pada tahun 53 Hijrah, Semenanjung Rhodes dapat dibuka oleh Janadah bin Abi Umayyah bulan Ramadan. Tahun 67 Hijrah, terkuburnya negeri Al-Mukhtar As-Saqafi, seorang mengaku Nabi palsu, dapat dikalahkan bulan Ramadan. Tahun 91 Hijrah, Tariq bin Ziyad berjaya menguasai kota Andalusia yang kita panggil Bukit Gibraltar. Ta tu makna Tariq bin Ziyad. Gibral tu makna Jabal, asalnya Jabal Tariq. Tu panggil tu. Pada tahun 102 Hijrah, peristiwa pembukaan bandar-bandar di negara Perancis. Siapa tahap tu? Tu cerita 1300 tahun dulu dah. Antara bandar yang dibuka ialah Toulouse, Sabtamania, Urbuna, Khulsanah dan Sens. Kawasan yang hanya jarak 30 batu je daripada kota Faris. Gagah tentera Islam masa tu. Banyak. Pembukaan kota Babak Khurmi 222 Hijrah bulan Ramadan. Pembukaan Amuriyah 223 Hijrah oleh Al-Mu'tasim bulan Ramadan. Jatuhnya kota Sarkusah 14 Ramadan. Pada pagi Jumaat bersamaan 25 Ramadan 479 berlaku peperangan Zallaqah. Yang ni hebat peperangan berhampiran negara Portugis sekarang. Dalam peperangan itu tentera Islam di bawah pimpinan Yusuf ibn Tashfin telah mengalahkan tentera Perancis pemimpin Alfonso. Cerita menarik tuan-tuan, tapi masa saya dah nak cerita. Kalau boleh cerita macam mana Yusuf ibn Tashfin ni, dia merupakan anak saudara kepada Abu Bakar Lamtuni, dan dia yang mengasaskan kerajaan Daulah Al-Murabitin. Luar biasa. Yusuf ibn Tashfin ni dia pernah meminta pandangan dan juga fatwa daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kenapa kita tengok dari sejarah, Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijrah. Jadi sempatlah ni perang ni 479. Dia belajar, dan Imam Ghazali mati 500 tahun 505 ataupun begitulah Hijrah. Dalam usia tak lama lah, lebih kurang dalam hampir
apa nama ni, 50 tahun lebih sikit ya, Imam Ghazali. Peperangan Harim yang berlaku 559 Hijrah. Raja yang terkenal masa itu Nuruddin Az-Zanki, Mahmud Az-Zanki, melawan tentera Perancis, menang. Di mana tentera kafir seramai 10,000 terkorban. Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Salib pada bulan Ramadan 584 Hijrah. Ini dekat-dekat je. Sebab selepas Nuruddin, pimpinan diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ni abah dia tu orang kanan kepada Nuruddin Az-Zanki hak atas tadi tu. Dan Salahuddin yang buka kota, dia asalnya panglima je, dia buka kota Mesir. Dan dialah yang membuka kota Palestin untuk kali kedua, Baitul Maqdis. Ini luar biasa. Kerajaan Mamalik mengalahkan pasukan tentera Tatar Mongol 658 Hijrah. Qutuz. Cerita Qutuz ni memang luar biasa hebat. Qutuz ni seorang panglima daripada Mesir, satu-satunya yang dapat mengekang kemarahan Tatar. Yang asalnya kita tengok Allah bagi untuk Tatar ni hanya 2 tahun je, ataupun 2 tahun je. Dia mengganas 2 tahun ataupun 3 tahun. 2 tahun, iaitu 656 apa nama ni, kota Baghdad jatuh. Dan Ibn Katsir cerita panjang sampai ada kata 1 juta mati, ada kata 2 juta mati, ada kata kurang sikit. Kira kota Baghdad bermandi darah lah masa tu. Dahsyat kena. Bukan sekadar itu, dia punya bos dia masa tu, dia panggil Hulaku Khan, dia telah mara daripada Tatar, daripada kota Baghdad tu dia akan pergi. Dia menguasai daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Dia masuk kota Syam, Syam pun kalah. Kota Damsyik kalah. Kota-kota di sebelah apa nama ni, Palestin kalah. Dia masuk sampai ke Anadul, sampai sebahagian daripada Turki, nak masuk ke Mesir. Masa itulah berlaku satu pandangan yang cukup hebat, kerana Raja Mesir baru mati, anak ambil alih. Anak tu umurnya 15 tahun, tak tahu kala ribat perang-perang ni. Jadi Qutuz buat satu rampasan kuasa, lalu minta persetujuan dengan khalifah kena ulama, dipanggil Sultanul Ulama ketika itu, yang terkenal Izzuddin bin Abdus Salam. Jadi Izzuddin bin Abdus Salam kata betul kerana ni baru dipersetujukan. Adalah beberapa fatwa-fatwa yang luar biasa yang disampaikan oleh Sultanul Ulama Izzuddin. Akhirnya Qutuz dapat lawan dan menang bergaya. Peperangan ini sepatut boleh dicatat dengan catatan orang panggil, kita kata dengan tinta emas lah. Luar biasa. Masa itulah akhir Ramadan, umat Islam menyambut 2 perayaan kemenangan dan perayaan Raya Aidilfitri. Ini Qutuz bergabung dengan seorang tokoh yang terkemuka, iaitu Zahir Bebrus. Masa itulah umat Islam, mereka down, merudum kerana Tatar ni gagah. Tatar ni tuan-tuan, kata seorang pakar sejarah, Allah bagi Tatar ni dia ada 3 kelebihan. Kuda dia, kalau kita kaji tengok dalam internet dan apa, tak payah pakai ladang. Ladang tu tapak kaki besi. Kuda gagah, kuat. Kuda daripada sana memang jenis kuat-kuat. Yang kedua, orang perempuan dia tu macam orang lelaki. Itu ganjang, itu rebah. Jangan main, kuat. Jangan main. Itu orang perempuan dia. Kalau orang lelaki tak tahu lah. Memang lagi lah kuat. Nombor 3, dia ni jenis orang punya hebatnya, kalau tu dia boleh makan orang. Mana orang kalau habis-habis boleh buat sup lah. Makan. Tak kira. Puak-puak tu masa tu lah. Masa tu Tatar kaku. Pembukaan kota Antakya. Cerita banyak lah, saya tak nak cerita panjang hak tu. Baik. Ni siapa pukul berapa ceramah ni? Kepak petang kan? Sebenarnya siapa pukul berapa? 11.30. Tak apalah. 11.30 .
Kena awal lagi. Berhenti lalu pun tak apa. Kita suka sangat. Okey. Sambung sikit lagi. Okey. 12 tu lewat dah. Takut mereka nak masuk hari ni, nak masuk sedap-sedap kot. Jadi kena. Okey. Seterusnya kita bincang muka surat 42. Nama-nama dan sifat bulan Ramadan. Yang pertama dipanggil bulan berkat. Berdasarkan hadis, qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Bulan berkat. Kita dalam hidup nak cari berkat, tiba-tiba masuk dalam bulan berkat. Berkat ni tuan-tuan, dia ada 5-6 jenis. Satu, berkat pada kita sendiri. Kita nak berkat tu ada terlekat pada kita, kita sendiri berkat. Contoh, kita beri salam, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat tu. Kita pergi orang nikah, orang berkahwin, laki bini pakaian pengantin mempelai, kita sunat kata barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkat atas kamu berdua, dan Allah beri berkat atas kamu, bagi kamu, atas kamu. Maknanya kita doa kepada dia berkat. Ni berkat orang. Berkat orang. Begitu juga kita kata berkat jika sekiranya dia dapat anak, maka kita kata supaya diberkat kepada anak yang dikurniakan. Barakalaka baraka alaika aw laka fil mauhub. Semoga Allah berkat bagi kamu dengan kurniaan Allah kepada kamu anak ni. Jadi satu, berkat orang. Kedua, berkat masa. Berkat masa ni macam mana? Ramadan ada berkat, macam kita sebut tadi. Ataupun waktu pagi, Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada paginya. Pagi berkat. Saya contoh biasa. Seorang suami isteri kerja kerajaan ataupun bank ke apa ke, pukul 6.30 pergi kerja, kadang-kadang balik sampai pukul 8 malam, 7 malam, 6 petang. Kadang-kadang tak balik 2-3 hari, 2-3 minggu, sebulan sekali baru balik. Contoh kerja. Jadi kehidupan tu, itulah keadaan kehidupan. Dia dapat rezeki, bukan dia tak dapat. Alhamdulillah rezeki. Tapi kadang-kadang kita tengok ada juga hamba Allah yang lain pula, pakda makda, kerjanya buat nasi lemak, tapi nasi lemak dia sedap. Nasi lemak dia sedap. Dia buat 2 buyut besar sehari. Pukul 4 pagi masak, sebab mereka sedia dah bahan. Pukul 5.30 siap, letak atas highlight dia. Lepas tu pada makda pun naik highlight pergi ke Masjid Al-Falah, semayang. Setiap kali masuk masjid letak duit, 2 riyal, 3 riyal, 5 riyal. Sudah semayang tu, Tok Imam beri salam, dia tak tunggulah, sebab dia nak buka kedai, dia berbangun. Tok Bilal berlari kejar pada. Ada apa? Hari ni nak 100 buku, setengah jam lagi ambil ya. Dah mengajar ni, contoh ni bukan bulan Ramadan lah, 10. Tuan-tuan tengok, pagi-pagi dapat dah 100 buku. Dia buka sekejap, hak ni mari ambil 5, hak ni ambil 10, hak ni ambil 3, hak ni ambil 2. Ni pukul 8.30 habis dah. Pukul 8 tu habis dah, sold out. Dia 2 orang pun dapatlah 700 riyal. 200 modal, tinggal 500. 100 masuk tabung haji, pakda masuk 100, makda masuk 100. Tinggal 300. 100 untuk minyak dan lain-lain 100 lagi pakda ambil, 100 lagi makda ambil. Itu hak untuk tangan lah masing-masing, ke anda masing-masing lah.
selesai masalah. Jadi pada pun pergi kedai, siapa kedai tu beli lauk-lauk semua apa yang patut untuk esok hari pula dan untuk dia pun berhentilah makan roti canai. Pada mak dia walaupun dia masak nasi lemak orang puji seantario dunia, dia tak makan nasi lemak dia tiap-tiap hari. Jemu dah. Orang tanya berapa tahun dah tak makan awak dia? Kat 18 tahun dah tak makan. Dia makan nasi dagang, dia makan roti canai gitu. Balik rumah dua-dua tidur syahid. Pukul 11 bangun, mak dia masak. Pukul 12 siap pakat makan. Bangun untuk sembahyang duha lu sekejap gini-gini. Pukul 1 pergi masjid. Boleh duduk iktikaf sekejap. Sudah sembahyang tu gini-gini. Tengok berkat dah hidup pada mak dia. Tiap-tiap hari boleh sedekah. Dia kerja hanya 4 jam, 5 jam. Waktu pagi je tu kata berkat waktu pagi tu. Jadi berkat ni nak cerita panjang, saya kalau nak cerita panjang, tapi masa tak sempat. Setakat tu lah. Bulan ni dipanggil bulan rahmat, bulan keampunan, bulan selamat daripada neraka, bulan kesabaran, bulan pengorbanan, bulan kemenangan, bulan puasa, bulan takwa, bulan ibadah. Bolehlah nama apa-apa lagi berdasarkan ni. Pengertian puasa, muka surat 45. Apa makna puasa? Puasa ni makna menahan. Apa-apa benda nahan tu makna puasa lah. Tahan daripada bercakap tu puasa. Tahan daripada angin bergerak tu puasa. Tahan daripada kuda untuk pergi perang letak dalam kandang tu puasa. Tu asas-asas makna puasa. Cuma dari segi istilahnya, puasa dengan makna menahan diri daripada makan, minum dan perbuatan yang membatalkan puasa daripada fajar sehinggalah tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, dalam arti kata siang hari, dengan niat untuk puasa lah kerana Allah Ta'ala. Tu lebih kurang makna puasa. Sejarah pensyariatan puasa muka surat 46, dia berlaku pada tahun 2 Hijrah. Hak puasa Ramadan. Puasa sebelum pada tu adalah dalilnya nas faman syahida minkum syahra falyasum, muka surat 47. Dan di sini saya telah bahaskan panjang macam mana puasa itu. Dan Rasulullah sendiri menyebut hadis muka surat 57, Islam dibina atas 5 perkara, salah satunya puasa. Muka surat 50 atau 40 silap muka surat tu 40 tu. Okey, muka surat 50 pula. Muka surat 50, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang badui yang bertanya kepadanya apa yang diperlukan. Nabi kata puasa Ramadan. Jadi puasa ni banyak, dan puasa ini amanah, kena tunai. Marhalah dan tingkatan puasa, ayat ni orang sebutlah puasa orang awam, puasa orang ni, tapi kita akan tengok puasa yang mereka jaga ada 2 perkara. Pertama, jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Kedua, lebih besar lagi, kita nak jaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Dua-dua kita kena jaga. Peringkat wajib datang puasa. Yang ini kalau nak baca sejarah, mula-mula puasa tu macam mana keadaan, sampailah kepada akhirnya menarik kisahnya. Muka surat 60, fadilat orang berpuasa. Nombor 1 sekali, doa mustajab. Orang puasa ni doa dia mustajab. Jadi kena pakai doa banyak bulan puasa ni. Kalau nak mudah, ambil buku kami tu, buku tentang inilah doa aku tu, baca je doa. Baca, insyaAllah adalah hajat macam-macam tu. Lepas tu kat Melayu pun boleh baca, tu penting. Nombor 2, kita tengok orang zaman dulu di doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li zunubi, minta keampunan. Antara doa yang kita diajar, bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Banyak. Muka surat 63, orang puasa ni berada dalam ibadat sekalipun dia sedang tidur. Caranya janganlah tak semayang lah, tidur. Ya, seterusnya masuk syurga melalui pintu Rayyan, satu pintu yang terbaik. Yang ni saya syarahkan maksudnya. Nombor 65, dapat menikmati buah-buahan syurga. Dengan sebab itu dia dapat menikmati buah-buahan syurga ini, dan dia dapat minum air. Ini lebih orang puasa ni, dia dapat.
Allah Subhanahu Wa Taala muka surat 66, Allah Subhanahu Wa Taala wahyu kepada seorang nabi dia menyatakan orang berpuasa semata-mata kerana Allah, aku akan sihatkan tubuh badannya. Illa ashahtu jismah wa azamtu ajrah, aku akan sihat tubuh dia. Dan dapatan kajian pakar perubatan sepakat puasa salah satu terapi kesihatan. Tapi kita jangan puasa niat nak sihat, puasa kerana Allah, tapi sihat tu mendatang. Gitu. Kemudian ini banyaklah hujah-hujah, saya tak perlu hujah sangat. Amalan mereka digandakan. Ini dalam hadis sebut inna amalas saim mudha'af. Allah sahaja yang membalas pahala mereka yang berpuasa. Asyam lillah la ya'lamu sawaba amali illallah. Dan pahala itu sebab orang puasa ni sejuzuk daripada sabar. Sabar ni tanpa hisab. Puasa menuju ke syurga. Man khatamalahu bisyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang menghabiskan hidupnya dengan puasa sehari, maka dia akan dimasukkan syurga. Ada orang tu kadang-kadang Allah bagi mulia pada dia. Ada seorang tuan guru yang hebat. Tuan-tuan puan-puan kenal nama dia, saya pun ada terjemah hidup dia. Al-Allamah Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Oh, dia suruh sangat. Dia satu karakter yang luar biasa, baik. Dia boleh masuk dengan semua orang, dengan semua ragam. Dan dia orang yang luar biasa, alim, soleh. Dan lebih terkenal dia ni sebagai mufakir. Apa makna mufakir? Orang yang menjadi pemikir Islam. Ini jarang berlaku. Kita pelaksana pembuat dasar ikut je, dia mufakir. Dan pemikiran dia ni tajam, luar biasa. Sebab itu bila dia karang kitab Maza khasiral alam bin hitatil muslimin, betapa ruginya dunia tak kala umat Islam lemah. Buku tu di antara buku yang terbaik di muka bumi ni zaman dia. Sehingga ulama-ulama Azhar tua sendiri pun terkejut bila keluar buku ni. Sebab dia bukan orang Arab asalnya, dia orang India. Dari segitu, tapi dia luar biasa. Dia mati umur dia hampir 90 tahun, lebih atau kurang sikit. Mati hari Jumaat, mati bulan Ramadan, mati ketika nak sembahyang Jumaat, mati ketika sedang baca Quran, mati ketika sedang puasa, mati ketika sedang baca Yasin, mati ketika dalam masjid, mati ketika nak sembahyang Jumaat, nak tunggu, mati ketika sampai kepada ayat antara ayat yang awal daripada surah Yasin, Yasin wal Quranul Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim tunzaka mama unzira aba'uhum fa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fa hum la yu'minun innama sampai kepada ayat tu bimaghfiratin wa ajrin karim, dia mati. Jadi orang tengok ayat tu memang macam kena atas batang tubuh dia. Ayat tu kalau kita tengok ayat yang ke-7 ke-8 gitulah. Maknanya tengok orang macam ni dah mati perlu tengah puasa. Allah. Bila dia mati, dia telah wasiatkan kalau mati tanam segera, jangan lambat. Dia untung. Dia mati masa nak sembahyang Jumaat, sembahyang asar, mayat dia dikebumikan. Tuan-tuan tahu, nak sembahyang asar tu, sudah sembahyang asar tu, nak sembahyang mayat dia yang datang hampir suku juta manusia. Entah mari mana, hak mari berhenti habis pakat datang. Dan mulianya dia, Masjidil Haram buat sembahyang gaib, Masjidin Nabawi buat, dan banyak Masjid Azhar pun sama. Di Malaysia pun ada, sebab dia luar biasa baik. Ini orang macam ni Allah pilih, payahlah kita. Allah sahaja membalak. Kemudian puasa menuju ke syurga, kita baca dah. Daripada Ibnu Majah katanya puasa menjarakkan seorang daripada api neraka. Puasa sehari 60 tahun, 70 tahun dijarakkan. Bayangkan kalau kita puasa. Jadi puasa ni banyak kelebihan. Kemudian puasa sebagai perisai, asyamu junnah.
perisai itu sama ada pelindung daripada api neraka ataupun daripada mengikut nafsu syahwat, ataupun pelindung daripada sebarang dosa, atau penjagaan Allah di dunia ini daripada melakukan maksiat. Ini pandangan ulama semua. Puasa sebagai zakat badan. Jadi zakat harta pun ada duit, zakat badan pun dengan puasa. Puasa tiada tandingannya. Alaika bisaum fa innahu la idlalah. Tak ada tandingan. Bila Abu Umamah Al-Bahili tanya Nabi, apakah amalan yang membawaku untuk layak masuk syurga? Nabi kata, kamu kena puasalah. Puasa pada musim sejuk merupakan anugerah. As-saum fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa pada musim sejuk merupakan anugerah serta harta rampasan yang beku. Apa makna? Maknanya puasa pada musim sejuk, pertama sifatnya pendek, kedua tak berapa lapar sangat. Saya pernah puasa juga musim sejuk masa duduk di Madinah dulu. Dia masuk subuh mungkin dalam pukul 6.30 atau pukul 7. Masuk maghrib mungkin pukul 5. 5 suku. Jadi puasa berapa lama aja. Tapi kena muka panas, berjelai lidah tuan-tuan. Pukul 4 tu muka tu dah. Masuk pula pukul 7.30 pula. Lama. Dan kita pun tengok sekarang ni maklumat ada negeri-negeri yang puasa lama sampai berapa belas jam. Tu mujahadah sungguh lah. Okay. Puasa adalah pintu ibadat. Betul lah, dengan sebab kita puasa, kita tengok duduk di masjid. Kalau orang lelaki boleh banding sembahyang Jumaat. Selepas daripada sembahyang Jumaat, kalau bukan bulan puasa, beri 5 minit ke 10 minit masjid kosong. Tapi kalau bulan puasa tu slow je keluar, lama je. Dia tak ada benda nak buat dah. Tak ada benda nak masuk pejabat awal-awal dah. Lebih baik dia berehat, dia tidur. Akhirnya masuk pejabat pukul 2.30, pukul 3 tu, orang tanya apa, mata merah, ibadat kata buat ni pergi sembahyang. Puasa. Puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat, dua-dua. Ini ada nas yang menyebutnya. Ini cerita bab khatam Quran. Kita tengok, kita sebut macam mana orang zaman dulu khatam Quran, ada berapa hari, ada yang laju sampai muka surat 80 tu 2 kali sehari. Ni saya sebut semua. Ini dilakukan oleh Imam Syafi'i pulang Ramadan. Luar biasa. Ada 3 kali sehari, antaranya Sulaim bin Umar. Ada 4 kali. Ni macam mana? Cukup sekali sehari cukup dah. Cuba buat sekali sebelum mati ni, boleh baca sekali. Kalau boleh, okey, alhamdulillah. Waktu khatam Quran, ada antara zuhur dengan asar, begitu juga dilakukan antara maghrib dengan isyak. Ada juga khatam pada siang Ramadan dengan bacaan dimulakan subuh tanpa henti, wuduk sehingga hampir salat maghrib khatam. Ini semua baik kalau kita boleh hidupkan. Puasa adalah untuk Allah. Memang puasa untuk Allah. Dan hujah yang kami bagi, martabat puasa itu, ayat ini dalam hadis yang panjang kita boleh tengok. Daripada Zaid bin Khalid muka surat 87, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ini kelebihan orang beri buka puasa. Siapa dia jamu orang buka puasa, banyak kelebihannya. Dengan pahala orang yang dia beri itu dia dapat, dan pahala orang tu tak kurang pun pada orang tu. Ya, ini alhamdulillah di masjid-masjid di surau kita banyak. Muka surat 89, fadilat memberi makan orang yang berbuka puasa. Kita tengok Hasan Al-Basri memberi makan saudaranya sedangkan dia berpuasa sunat dan duduk melayang ketika mereka makan. Abdullah bin Mubarak memberi makan kepada saudaranya ketika bermusafir dengan makanan yang lazat sedangkan dia berpuasa. Hammad, guru kepada Imam Abu Hanifah, menjamu setiap malam kepada orang ramai bulan Ramadan puasa seramai 500 orang. Tu kata hebat mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama dengan fakir miskin. Jadi kalau boleh kita kena tanya Tok Imam berapa sepala, dia kata RM7 sepala. Kita kata saya untuk apa ni 7 orang lah, 7 kali 7 49, saya bagi RM50 lah. Sekurang-kurangnya kita jamu dah 7 orang. Biar ataupun RM10 seorang. Kita buatlah apa yang sepatutnya.
Ancaman kepada orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Orang tak puasa Ramadan tanpa uzur, ini bahaya. Kalau dia sihat, dia tak ni, maka sekalipun dia qada setahun ataupun sepanjang masa lepas itu tak boleh. Maksudnya tidak sama seperti dia menjenayahkan dengan buka puasa sengaja tanpa uzur siang hari di bulan Ramadan. Besarnya hukuman. Walaupun dia wajib qada lah sehari yang ditinggalkan, sebab itu tak boleh pandang enteng. Kemudian seterusnya, keenam, hikmah puasa. Apa hikmah dikatakan puasa? Pertama, la'allakum tattaqun. Kita nak takwa lah. Saya syarah bab takwa tu panjang satu persatu. Macam mana takwa tu merupakan kemuncak kebaikan manusia yang melayakkan manusia akan dapat banyak kelebihan ketika mana dia berpuasa tu. Kemudian antaranya kita akan dapati bahawa puasa hikmah tu kesihatan kita jadi baik, macam kita sebut tadilah. Dan puasa ini muka surat 102 madrasah akhlak, akhlak yang baik. Kita ambil asal 5 minit lagi, minta maaf. Puasa juga boleh melatih peribadi kita dalam keadaan yang baik, dan setiap satu tu ada hikmah semua. Sahur awal ada hikmah, sahur akhir ada hikmah, buka puasa awal pun ada hikmah, makan buah kurma dulu pun ada hikmah, minum air ada banyak hikmah, semua ada hikmah. Jadi kita akan tengok banyak. Kemudian muka surat 107, ahkam wa fatawa asyam. Masalah niat ni, masalah niat ni kita kena niat setiap malam lah. Dan kita niat mazhab Maliki tu kita ada sebut macam-macam cara dia. Jadi puasa Ramadan kena niat malam, puasa sunat boleh siang hari pun kita boleh niat. Mana pukul 8 pagi kita tak makan apa, niat nak puasa boleh. Kemudian kita ambil muka surat 110, terlupa atau dipaksa. Yang ini tak batal puasa, tapi buat-buat lupa batal. Tapi kalau dia ni tak batal. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Berenang diharamkan jika diketahui pada kebiasaannya air akan masuk ke rongga tengah dan juga rongga terbuka yang tak dapat dielakkan. Kalau macam tu tak boleh. Individu yang menguat, muka surat 111, mendongak ke langit dan masuk air hujan, dia menguat, dia bukan geranga tadah air hujan, tak. Maka yang tu tak batal puasa dia. Yang itu air hujan terus masuk ke dalam kerongkonnya, batal puasanya kan dia mampu untuk mengelaknya. Yang menguat tak mesti akak ke atas, dia kan bawah pun boleh. Jadi itu batal puasa bagi individu yang menelan lebihan kahak disebabkan bersin, tapi orang tua lain keadaannya. Sekiranya seorang itu menghimpunkan air liur dalam mulutnya dengan sengaja lalu dia menelangnya, pendapat yang sahih tidak batal puasa. Tapi kalau dia kupur dalam segelas minum balik, batal dia puasa tu. Tak boleh. Seorang berpuasa merasa makanan dan tidak menelannya, atau dia mengunyah roti atau selainnya namun tidak menelannya, atau seorang itu mengumpulkan atau seekor lalat masuk ke dalam rongganya tanpa sebarang kehendak darinya, atau dia sedang mengadung gandum atau tepung dan selainnya lalu membuka mulutnya dan masuk sedikit debu-debu tu, maka kata ulama tidak membatalkan puasa. Ujian calitan atau ujian saringan COVID-19 yang menggunakan kaedah caritan di hidung atau mulut ketika sedang berpuasa adalah tidak membatalkan puasa. Ini keputusan muzakarah fatwa kebangsaan kali ketiga tahun 2020. Saya ingat saya sendiri chair sebentar bagi tahu masalah-masalah yang dihadapi untuk dibincangkan. Keputusan telah diambil. Maknanya kalau suap teh tu, kalau terpaksa lah nak pergi Mekah ke apa ke contohnya. Persetubuhan dan mukaddimah ni, ini pun tuan-tuan boleh baca satu-satu panjang. Adab puasa, kita tengok makanan yang berbuka mula-mula tamar masak rutab atau yang kering, jika tiada digantikan dengan air sebagaimana yang disebut oleh Anas. Melewatkan sahur adalah sunat dan waktunya bermula selepas tengah malam. Mandi wajib sebelum fajar adalah digalakkan dan afdal, tetapi jika sudah keluar fajar tidaklah terbatal puasanya. Hadis Nabi riwayat Bukhari banyak cerita masalah ni. Makruh memperbanyakkan tidur siang hari, dia zikir banyak. Makan pada waktu awal malam itu sebelum pertengah malam tidak dikira mendapat pahala bersahur.
Pukul 10 makan dah ada, malah nak bangun, tak boleh. Perhiasan penggunaan gincu di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Memakai kantar lekap ketika berpuasa dikiaskan kepada hukum bercelak dan harus tidak batal puasa. Muka surat 116. Perubatan. Dibolehkan bagi wanita yang haid mengambil pil penahan haid bagi membolehkannya berpuasa sebagaimana fatwa guru kami Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Ini kecoh besar. Yang ni saya tak nak bincang lah, tapi kami punya pandangan dulu tak. Sebab sebelum kami buat putusan, kami panggil pakar-pakarnya dan kami tanya dia bawa pakar-pakar semua macam mana bentuk ingredient tu, macam mana jenisnya, macam mana dia macam gas. Dia macam gas yang amat kecil dan dia kecil daripada molekul air lagi. Dia terangkan satu persatu. Jadi kami tengok pandangan majalah Majma' Fiqh selari juga, walaupun sebahagian tempat kata batal lah. Saya duduk tengok kadang-kadang orang macam ni, dia niat baik. Sebab benda macam jenis sesak nafas ni, dia bukan datang ada waktu selepas buka baru datang. Dah, dia kadang-kadang betul-betul mari. Waktu lain tak perlu makan dah. Dia benda tu pun bukan mengenyangkan. Jadi sini khilaf, saya tak nak panjang lah benda ni. Minyak yang sampai kepada jauh ni melalui serapan daripada lubang pori-pori liang roma, kepala atau perut yang disapu minyak dengan sesuatu akhirnya meresap masuk ke dalam, atau elak yang dipakai pada mata kemudian terdapat rasa celak pada tekuk, tidak membatalkan puasa. Ini kaedahnya bukanlah mengenyangkan, tapi kerana keperluan. Rawatan yang melibatkan rongga yang terbuka adalah membatalkan puasa. Ini jelaslah. Jumhur ulama iaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahawa berbekam tidak membatalkan puasa bekam bulan Ramadan. Rawatan dialisis iaitu hemodialisis atau PD tidak membatalkan puasa. Apa yang dipahami dengan membatalkan puasa bukanlah apa yang sampai kepada mana roka, tetapi apa yang sampai kepada ruang penghadaman untuk makanan dan minuman. Ubat yang dimasukkan dalam darah ketika proses dialisis pula tidak bertujuan untuk ni. Jadi ini kita guna. Ini masalah khilaf juga ni. Ini rojak daripada fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyah, panduan berpuasa bagi penyakit, Jurnal Majma' Fiqh Islami, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran dan beberapa lagi lah. Dan kita pun sebut, tapi kalau orang tu memang tak tahan ataupun dia rasa tak ni, dia qada lah. Baik. Jadi saya rasa panjang dah 12.45. Tuan-tuan puan-puan boleh bacalah di ni. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ni kita bertemu dengan malam qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma adrikna lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.